Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video kali ini di mana kita akan mengupas tajuk operasi bergabung melalui buku teks tahun 5. Jadi ini merupakan video episod yang ketiga di mana cikgu sudah menerangkan tentang tajuk operasi bergabung ini sejak episod pertama lagi dan episod kedua. Jadi ini merupakan episod yang ketiga yang terakhir. Jadi bagi penonton yang baru menonton di video cikgu ini, cikgu sarankan untuk tonton dulu video episod pertama dan kedua tentang pengajaran operasi bergabung tahun 5 ya, supaya lebih fahamlah kerana dia saling bersambungan. Okey. Jadi insyaallah kita di video kali ini cikgu akan teruskan lagi dengan satu tajuk kecil yang terakhir. Kemudian cikgu akan kongsikan satu kaedah mudah supaya murid senang untuk ingat macam mana untuk menyelesaikan operasi bergabung ini di akhir video ini. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, cikgu mengajak semua penonton untuk sama-sama berkunjung ke channel cikgu Encik Guru SM dan bolehlah tekan butang subscribe serta butang loceng. Kemudian bolehlah pelajari video-video yang telah cikgu upload sebelum ini. Okey, cikgu ada upload video tentang buku teks tahun 1, tahun 4 dan tahun 5. Okey. Jadi insyaallah dalam video-video ini cikgu kupas memang keseluruhan contoh dan soalan cikgu ambil daripada buku teks lah ya. Ada juga dari buku rujukan ataupun buku-buku lain tapi sangat sedikit ataupun minimum saja. Jadi selepas tonton video pengajaran cikgu, murid-murid bolehlah cek di ruangan description setiap video ada kuis Google Form tentang tajuk video yang murid tonton. Okey, kalau murid sudah pelajari melalui video, klik description, klik kuis Google Form, jawab dalam 10 kuis. Kalau murid dapat jawab dengan betul semua, insyaallah murid sudah selangkah untuk memahami tentang tajuk itu ya. Jadi setiap video ada, dan kalau murid-murid rasa bermanfaat ataupun penonton rasa bermanfaat untuk dikongsikan tentang video-video pengajaran cikgu ini, kongsikanlah kepada sahabat-sahabat lain di luar sana supaya kita sama-sama dapat pelajari ilmu-ilmu ini. Dan bagi yang sudah belajar mungkin terlupa mau belajar semula, lebih mudah untuk mereka pelajari daripada video-video cikgu. Okey. Jadi di video ini cikgu akan ajar tentang operasi bergabung tahun 5. Cikgu sarankanlah penonton-penonton yang masih lemah tentang operasi bergabung agar tontonlah dahulu operasi bergabung tahun 4. Ada di channel cikgu di Encik Guru SM ya. Tonton dulu itu kerana dia lebih asas. Kalau sudah faham tahun 4 punya tajuk, maka tahun 5 senang-senang saja untuk kita kuasai bersama-sama. Okey. Jadi boleh rujuk buku teks operasi bergabung muka surat 59 permulaan, tapi kali ini kita tidak akan ulang tajuk yang cikgu sudah nyatakan di episod 1 dan 2. Kita akan masuk ke sini. Muka surat 71, episod ini akan menerangkan tentang tanda kurung dalam operasi bergabung. Tanda kurungan lah. Ini tanda kurungan. Murid sudah tahu kan kurungan? Sudah belajar di episod ataupun di subjek bahasa Melayu kan? Jadi apa kegunaan kurungan ini dalam matematik pula? Mari kita sama-sama kupas di slide cikgu ini. Okey. Jadi kalau terlalu laju penerangan cikgu, bolehlah ulang semula video ini ya, untuk pelajari semula. Free juga kalau mau ulang-ulang tonton. Okey. Jadi mari kita tengok operasi bergabung. Cikgu petik satu soalan seperti ini dari buku teks ya. Buka kurungan 840.964 tambah 87.017 dan tutup kurungan, kemudian kita bahagi dengan 9. Okey, ini juga operasi bergabung sebab dia ada operasi tambah, ada operasi bahagi. Cuma dia ada penambahan kerana ada kurungan. Cikgu, apa kegunaan kurungan? Okey, cikgu terangkan di sini ya. Kegunaan kurungan ini ialah kita dahulukan mereka yang mempunyai kurungan. Ya. Walaupun cikgu sudah terangkan di episod 1 dan episod 2, kalau jumpa tambah dengan darab ataupun tolak dengan darab ataupun tambah dengan bahagi atau tolak dengan bahagi, kita akan dahulukan darab atau bahagi. Kan? Tapi
Dalam case kurungan, kalau tiba-tiba tambah itu ada kurungan seperti ini, tambah dia ada kurungan, maka kita kena dahulukan yang ada kurungan. Yang ada kurungan ini bermakna lebih tinggi pangkat dia berbanding darab dan bahagi. Darab dan bahagi itu kedua pangkat dia. Yang paling rendah pangkat dia adalah tambah dan tolak. Jadi inilah tips dia ya. Selesaikan dulu yang ada kurungan, kemudian baru kita ikuti dengan darab ataupun bahagi. Mana-manalah. Kalau ada darab, darablah. Kalau ada bahagi, bahagilah. Ya. Lepas itu akhir sekali barulah kita selesaikan pula yang ada tambah ataupun tolak. Kalau macam case kita ini, kita cuma ada kurungan, tambah, dan bahagi. Jadi kita selesaikan siapa dulu? Kurungan dulu. Inilah kurungan yang dalam kurungan ini. Walaupun dia tambah, kita selesaikan dia terlebih dahulu. Oke? Jadi dia akan jadi seperti ini. Langkah pertama kita kena buat dulu yang tambah itu. Oke? Jangan keliru, kenapa dia buat tambah dahulu? Sebab dia ada kurungan. Ya, ambillah nombor ini dan nombor ini, kita tambahkan dia bentuk lazim. Maka kita dapatlah jawaban 927.000 dan 981. Sudah selesaikah belum? Jawapannya belum. Kita kena bahagi lagi dengan 9. Jadi langkah yang seterusnya ialah ambil jawapan ini, diletakkan di sini dan bahagi dengan 9. Okey. Jadi bahagi ini cikgu tidak jelaskan satu persatu. Kalau yang masih lemah bahagi boleh cek di channel cikgu, channel YouTube Encikgu RSM. Ada sana cikgu ajar tentang membahagi. Okey. Jadi bila kita bahagi jawapan yang ini bahagi dengan 9, maka kita akan dapatlah jawapan akhirnya 103.109. Inilah jawapan akhir dia ya, yang akan kita letakkan di ruangan jawapan sini. Oke, jelas ya? Kalau contohnya ini tolak, ini darab. Siapa yang kita kena selesaikan dahulu? Kita selesaikanlah yang dalam kurungan. Walaupun dia tolak, kalau dia dalam kurungan, kita kena selesaikan dia dahulu. Kalau tak ada kurungan, kita selesaikan yang bahagi atau darab dulu ya. Oke, jelas ya? Cikgu harap jelas. Nanti kita akan tengoklah contoh-contoh lain dalam buku teks pula, supaya murid lebih faham apa yang cikgu maksudkan tentang kurungan kita dahulukan. Oke? Oke, kita masuk ke formula ingat mudah. Cikgu, susah mau ingat siapa dahulu, siapa kemudian kita nak selesaikan dalam operasi bergabung. Jangan risau, jangan bimbang, kita akan guna satu formula. Formula ini cikgu guna dari sejak sekolah rendah lagi cikgu ya. Formula dia kita kena ingat ini saja. Kudabatato. Kudabatato. Coba sama-sama. Kudabatato. Okey, apa itu kudabatato? Okey, ku itu ialah kurungan. Okey, da itu ialah darab, ba itu ialah bahagi, ta itu tambah, to itu tolak. Macam itu ya. Jadi sebutan dia kenalah kudabatato. Tidak boleh sebut terbalik. Contohnya murid mau sebut totabadaku, tidak boleh. Dia mesti kudabatato, sebab siapa yang kita sebut dahulu itu adalah mereka yang kena selesaikan terlebih dahulu. Kurungan paling tinggi pangkat, jadi dia kena selesaikan dahulu yang ada kurungan. Bagi darab dan bahagi, mereka ini sama kuat, sama level, sama pangkat. Jadi kalau ada darab, darab dahulu. Kalau ada bahagi, bahagi dulu. Kalau dua-dua ada cikgu, macam mana? Dua-dua ada, siapa-siapalah dulu. Darab dahulu pun boleh, bahagi dahulu pun boleh. Ya. Tapi kalau darab dan tambah, kenalah darab dahulu ya. Sebab tambah dan tolak ini, dia punya level ataupun pangkat lebih rendah. Ya. Jadi sebab itu mereka berada di belakang. Okey. Jadi kalau ada kurungan, ada darab dan bahagi, kemudian ada tambah dan tolak, kita selesaikan dulu yang dalam kurungan, baru selesaikan yang darab atau bahagi. Siapa-siapa dahulu pun tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir sekali barulah selesaikan tolak dan tambah. Siapa-siapa dahulu pun tidak ada masalah kalau kita nak selesaikan. Jelas ya?
Oke, mari kita lihat contoh melalui buku teks. Kita sudah habis slide kita tengok di buku teks pula. Ya. Jadi di buku teks ini kita ambil contoh ini. Contoh 2 ini ya. Cikgu besarkan sedikit. Jadi mana sudah dia itu? Nih. 35 darab dengan 24.706 tambah 1.895. Siapa yang kita kena selesaikan dahulu? Darab kah tambah? Jawabannya ialah tambah. Kenapa? Sebab dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Kalau contoh tidak ada kurungan ini, maka kita kena selesaikan darab dahulu ya. Tapi ini ada melibatkan kurungan, jadi kita selesaikan dulu yang tambah ini. Seperti ini. Kemudian baru kita darab dia punya jawaban. Jawaban dia ini darab dengan 35. Oke? Begitulah dia. Walaupun kurungan itu berada di belakang, dia kena dahulu. Oke? Kita tengok contoh yang ketiga. Ini ada 2 kurungan. Satu kurungan ini ada darab. Kemudian ini pun kurungan dia ada darab. Tapi di tengah-tengah dia ada tolak. Tolak itu dalam kurungan kah atau tidak? Tidak, dia di luar kurungan, cikgu. Jadi, memandangkan dia di luar kurungan, dia kena akhir sekali. Yang last sekali, yang paling akhir kita selesaikan. Jadi kita selesaikanlah dulu yang kurungan. Yang mana dulu, cikgu? Yang kurungan depan ke belakang? Mana-mana pun boleh. Selesaikan depan dulu pun boleh, belakang pun boleh. Yang penting kita selesaikan mereka dalam kurungan mereka. Contoh ini kita ambil, selesaikan dulu. Kemudian ambil yang ini pula, selesaikan. Dapat 2 jawaban, satu 400.000 lebih, satu 18.000 lebih. Barulah kita tolakkan 447.180. Bawa pergi sini, tolak. Sebab tadi ada tolak kan, di luar kurungan, tolak 18.694. Letakkan di sini. Jadi kita dapatlah jawaban akhir. Oke? Macam itu, kena selesaikan dahulu kurungan. Walaupun ada 2 kurungan macam ini, selesaikanlah satu-satu. Oke? Yang ini macam contoh dalam slide kita tadi, tambah dan bahagi. Jadi ada kurungan, kita selesaikan dulu tambah yang dalam kurungan ini. Selesaikan dulu, kemudian baru kita selesaikan yang bahagi. Oke? Jelas ya murid-murid? Ini celik mindah. Yang mana murid-murid keliru? Yang F. Ada bahagi, lepas itu ada tolak. Tapi tolak itu ada kurungan. Rasa-rasanya siapa dahulu kita selesaikan? Kita selesaikan dahulu yang kurungan. Yang tolak ini, kemudian dapat jawaban dia, barulah kita bahagi dengan ini. Oke? Jelaskan tentang penggunaan kurungan. Jadi insyaAllah murid dan penonton sudah selesai mempelajari tajuk operasi bergabung ini di tahun 5 melalui buku teks. Jadi lepas ini bolehlah cek di ruangan description video ini, sama ada episode 1 atau 2 atau 3. Di ruangan description dia, cikgu sertakan kuis Google Form tentang matematik tahun 5, dan cikgu ambil soalan-soalannya daripada buku teks juga ya. Jadi dia ada lebih kurang 10 soalan. Kalau murid sudah jawab dengan betul semua, insya Allah murid sudah selangkah memahami tajuk ini dengan mudah. Oke, jadi kita akan bertemu lagi di video-video akan datang. Jadi bagi yang pencinta matematik ataupun pencinta ilmu, bolehlah tonton video-video cikgu sebelum ini di channel cikgu dan kongsikan kepada orang lain supaya kita dapat manfaatnya bersama-sama. Jadi daripada cikgu itu saja, mohon maaf kalau ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.